Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua murid-murid. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan pada awak semua, pada anak-anak murid semua tentang subtopik 1.2 iaitu analisis fungsi. Okey, di dalam tajuk 1.2 analisis fungsi ini, murid-murid akan mempelajari yang pertama, membuat hubung kait antara produk dengan objek. Okey. Murid juga akan mempelajari bagaimana untuk melukis sistem fungsi. Dan perkara yang ketiga akan mempelajari bagaimana membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, sebelum cikgu masuk dengan lebih mendalam lagi. Okey, perkara pertama yang perlu awak semua kenal pasti adalah maksud bagi produk, maksud bagi fungsi dan juga maksud bagi objek. Okey. Di hadapan awak semua adalah gambar sebuah meja. Okey, cikgu terangkan di sini maksud produk. Okey, apa itu produk? Produk ialah satu sistem yang menjalankan fungsi. Contohnya meja. Meja adalah produk. Okey, ingat ya, meja adalah produk. Okey. Fungsi. Apakah maksud fungsi? Okey, fungsi dimaksudkan dengan tindakan yang dijalankan oleh produk. Okey, di sini fungsi dikenal pasti sebagai memegang. Okey, untuk maksud objek pula, kita boleh kenal pasti objek itu adalah penerima kesan. Contohnya di sini adalah buku. Okey, anak murid semua boleh nampak produk adalah meja. Fungsi meja adalah memegang. Memegang apa? Memegang objek. Objek ini adalah yang menerima kesan iaitu buku. Okey, kita masuk pada 1.2.1. Hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, anak murid semua boleh tengok kat depan ni. Okey. Produk iaitu sistem. Fungsi adalah yang menjalankan tindakan. Manakala objek pula tadi adalah yang menerima kesan. Okey, cikgu tunjuk balik gambar meja yang di atasnya ada buku. Okey, di sini produk adalah meja. Manakala fungsinya adalah memegang. Manakala objek di sini adalah buku. Okey, jadi meja memegang buku. Okey, jika gambar di atas meja ini adalah seekor kucing, maka objek di sini bukanlah buku tetapi seekor kucing. Okey, boleh ya? Okey, kita masuk contoh yang lain. Okey, tengok contoh yang cikgu beri. Kereta mengangkut manusia. Okey, ingat. Kereta mengangkut manusia. Okey, kalau dalam bentuk jadual, kita boleh tulis ya. Okey, produk iaitu sistem, kita boleh letak kereta. Fungsi kereta pula, kita boleh tulis di situ mengangkut. Manakala objek atau penerima kesan, kita boleh letak di sini adalah manusia. Okey. Ini dalam bentuk jadual. Okey. Kita pergi contoh yang lain. Okey. Cikgu tunjuk lagi dalam bentuk jadual. Okey, contoh yang pertama, cawan. Okey, cawan berfungsi untuk memegang. Objek yang di dalam cawan itu adalah air. So,
cawan memegang air. Okey, untuk contoh yang kedua pula. Okey, troli. Troli ni macam bila mana awak pergi ke Tesco ke, pergi ke Giant ke, nak beli barang kan, mesti ambil troli. Jadi, troli fungsi dia memegang apa yang ada di dalam troli. Jadi, kita boleh letak objek atau penerima kesan adalah barang. Okey, untuk contoh yang ketiga, okey, cikgu letak di sini kerusi. Okey, kerusi untuk kita duduk, betul? Okey, jadi fungsinya adalah memegang. Okey, kalau kita yang duduk, maknanya kerusi memegang manusia. Tetapi kalau di atas kerusi ada kucing, okey, jadi kita akan letak di sini kerusi memegang kucing. Kalau ada di atas kerusi itu barang, kita akan letak di sini kerusi memegang barang. Okey, cikgu harap dengan contoh-contoh yang lain ini, anak-anak murid semua dapat lebih memahami tentang jadual, produk, fungsi dan juga objek. Hubung kait antara ketiga-tiganya. Okey, kita pergi ke subtopik 1.2.2 iaitu melukis sistem fungsi. Sebelum kita melukis sistem fungsi, kita kena kenal pasti dulu apa itu sistem fungsi. Okey, sistem fungsi adalah gambaran keseluruhan hubung kait komponen dalam sesuatu sistem. Okey, apa itu hubung kait komponen? Okey, kita tengok. Cikgu bagi gambar sebuah meja lagi. Okey, senang, mudah untuk awak tengok dan lihat hubung kait dia. Okey, komponen bagi sebuah meja. Cikgu boleh bagi contoh dia, muka meja. Komponen lain, kaki meja. Komponen lain dalam sebuah meja ada skru dan ada juga lantai. Okey, cikgu harap komponen bagi sebuah meja ini anak-anak murid semua boleh faham. Apa itu komponen? Right. Kita pergi seterusnya. Okey, jadual fungsi produk. Okey, jadual fungsi produk ni cikgu dah terangkan waktu subtopik 1.2.1. Okey, yang mana? Okey, kat sini tengok. Produk itu meja, fungsi meja memegang, objek yang menerima kesan adalah buku. Jadi ini adalah jadual fungsi produk. Okey, sekarang ni dalam topik melukis sistem fungsi, kita kena kenal pasti jadual fungsi komponen. Setiap komponen di dalam sistem, kita kenal pasti fungsinya. Okey, dekat dalam ni, muka meja komponen untuk yang pertama, kaki meja komponen yang kedua, skru komponen yang ketiga dan yang keempat adalah lantai. Jadi kita boleh buat dalam bentuk jadual fungsi komponen. Okey, lihat di sini. Muka meja memegang buku, manakala kaki meja memegang muka meja. Skru pula akan memegang kaki meja dan juga muka meja. Okey, manakala lantai pula memegang kaki meja. Okey, lantai ini cikgu nak terangkan sedikit. Lantai merupakan supersistem yang mempengaruhi faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk. Okey, contohlah cikgu bagi tahu. Jika lantai itu tidak rata. Okey, jika lantai itu tidak rata, maka kaki meja yang berada di lantai akan tidak seimbang. Jadi,
meja itu juga tidak akan stabil. Okey, nampak tak bagaimana lantai ini iaitu super sistem ini mempengaruhi faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk. Okey, boleh ya? Okey, cikgu pergi yang seterusnya. Okey, bagaimana kita nak melukis sistem fungsi? Okey, tadi cikgu dah tunjuk jadual fungsi komponen. Okey, dalam bentuk jadual Okey, sekarang ni daripada bentuk jadual ini, kita akan tukarkan ia ataupun kita akan lukiskan ia di dalam bentuk lukisan model fungsi. Okey, cikgu tunjuk satu-satu. Okey, kita mulakan daripada lantai. Lantai memegang kaki meja. Okey, nampak di sini ada anak panah ni memegang kaki meja. Okey, kaki meja pula akan memegang muka meja. Okey, manakala skru akan memegang kaki meja dan juga muka meja. Okey, manakala muka meja akan memegang buku. Okey, dapat tak? Inilah dia lukisan model fungsi. Okey. Okey, kita masuk pula topik 1.2.3 iaitu membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, tadi cikgu dah tunjuk model fungsi dengan satu jenis garisan interaksi sahaja. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk kat awak semua. Okey, jadual garisan interaksi sebenarnya mempunyai 4 simbol dan simbol tersebut mempunyai maksud masing-masing. Okey, kena ingat ya. Okey, simbol yang pertama adalah simbol anak panah yang biasa ini bermaksud berguna normal. Okey, berguna seperti biasa. Okey, untuk anak panah yang kedua ini, anak panah putus-putus bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Tadi berguna biasa. Yang ini berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, untuk simbol yang ketiga, anak panah dia, anak panah yang agak tebal sedikit daripada yang biasa, ia bermaksud berguna tetapi berlebihan. Okey, manakala simbol yang keempat iaitu simbol anak panah berombak-ombak ini memberi maksud bermasalah, harmful. Jadi, anak-anak murid semua perlu ingat keempat-empat simbol ini dan maksudnya yang tersendiri. Okey, sebab kita akan guna untuk membina model fungsi yang akan datang. Okey, cikgu tunjuk contoh. Sebelum kita tunjuk contoh, kita kena kenal pasti dulu apakah itu model fungsi. Okey, model fungsi ialah menggambarkan gambaran keseluruhan hubung kait. Ingat, gambaran keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya di dalam satu sistem. Okey, cikgu tunjuk contoh satu model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, ingat ya, model fungsi ini bermasalah. Okey, bukan yang tidak bermasalah ya, yang bermasalah. Okey, kita mula daripada lantai. Okey, lantai kita boleh nampak di sini berguna normal, memegang kaki meja. Okey, di sini tiada masalah lagi. Okey, daripada kaki meja, okey, kita dah nampak di sini anak panah putus-putus ini, okey, menunjukkan maksud berguna tetapi tidak mencukupi. Maknanya di sini kaki meja tak cukup untuk memegang muka meja. Okey, ni masalah Okey, berguna tetapi tidak mencukupi. Okey, manakala skru pula. Okey, gambar raja garisan interaksi ini juga adalah menggambarkan
Bermasalah maknanya berguna. Skru ini berguna tetapi tidak mencukupi untuk memegang kaki meja. Okey. Skru ini juga berguna tetapi tidak mencukupi untuk memegang muka meja. Okey. Kerana apa skru ini berguna tetapi tidak mencukupi untuk memegang kaki meja dan muka meja? Okey, di sinilah timbul anak panah bermasalah. Apa permasalahannya? Okey, bermasalah daripada kelembapan. Kelembapan ni adalah macam cuaca panas, cuaca sejuk. Skru ni diperbuat daripada besi. Jadi, daripada cuaca tersebut, kelembapan, panasan, cuaca yang besi itu akan menjadi, lama-lama besi itu akan menjadi karat. Okey, skru tu akan berkarat kerana diperbuat daripada besi. Jadi apabila dia berkarat, okey, dia berfungsi untuk memegang kaki meja dan muka meja. Tetapi lama-lama karat itu akan boleh menjadi patah dan dia tidak akan berfungsi dengan baik untuk memegang kaki meja dan muka meja. Dan seterusnya bermasalah daripada muka meja untuk memegang buku. Jadi di sinilah contoh model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, cikgu harap anak-anak semua faham apa yang cikgu terangkan tentang model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, sekarang cikgu masuk pada masalah fungsi dan punca masalah. Okey, tengok. Di sini tadi model fungsi yang cikgu tunjukkan tadi bermasalah tadi tu. Okey, permasalahannya ataupun punca masalahnya di sini kita boleh nampak berpunca daripada skru. Okey. Jadi, kesimpulannya di sini, skru merupakan komponen yang mengalami masalah untuk memegang kaki meja dan juga muka meja. Okey, nampak ya kesimpulannya di sini cikgu bulatkan dengan line merah. Okey, kita masuk pada analisis berantai punca dan kesan. Okey. Tujuan apakah tujuan? Okey. Apakah tujuan analisis berantai ni? Okey, tujuannya adalah untuk memahami dan mengesahkan punca dan kesan bagi sesuatu masalah yang berlaku. Okey, bagaimana analisis ini dibuat? Okey. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesan. Okey, jawapan punca mungkin akan disebabkan 3 jenis halangan. Okey, di sini cikgu sertakan 3 jenis halangan. Okey, halangan yang pertama, halangan semula jadi. Okey, ini yang cikgu kata tadi, halangan daripada kelembapan, panas, hujan. Itu halangan semula jadi. Okey, halangan yang kedua pula adalah halangan sains dan fizik. Contoh halangannya adalah momentum dan juga graviti. Okey, manakala jenis halangan yang ketiga adalah sifat asas objek, iaitu kebolehan manusia itu sendiri. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh analisis berantai punca dan kesan. Okey, semua boleh tengok gambar ini. Okey, gambar ni adalah gambar meja yang tidak stabil. Okey, bagaimana kita nak buat analisis berantai? Okey, kita akan tulis dulu. Meja tidak stabil. Okey, mengapa meja itu tidak stabil? Kita akan dapat jawapan dia. Muka meja tidak stabil. Macam mana pula? Ataupun mengapa boleh terjadi muka meja tidak stabil? Okey, kita akan dapat jawapan skru muka meja yang tidak stabil. Okey, mengapa? Kita tanya lagi, mengapa skru meja tidak stabil? Okey, kita akan dapat jawapan skru berkarat. Okey,
Mengapa keadaan skru berkarat? Okey, kita akan dapat jawapan. Ianya terjadi disebabkan kelembapan. Okey, analisis berantai ni dia akan tanya soalan berkali-kali. Okey, sampai dia dapat punca yang sama. Jadi, kita akan tanya lagi, mengapa meja tidak stabil? Kita akan dapat jawapan yang kedua pula, kaki meja yang tidak stabil. Mengapa kaki meja tidak stabil? Okey, kerana disebabkan skru kaki meja yang tidak stabil. Mengapa skru kaki meja tidak stabil? Kita akan dapat balik jawapannya, skru berkarat yang disebabkan oleh kelembapan. Jadi inilah contoh analisis berantai punca dan kesan yang kita akan dapat puncanya ataupun kesannya di akhir sekali. Jadi, kita akan dapat kesimpulan di sini. Meja tidak stabil kerana skru yang memegang kaki meja dan juga muka meja telah berkarat dan patah, yang mana ianya berpunca daripada kelembapan cuaca semula jadi. Kelembapan cuaca semula jadi ni yang cikgu kata tadi adalah merupakan halangan. Okey, boleh? Okey, sampai di sini untuk subtopik 1.2 yang mana cikgu boleh simpulkan kembali. Perkara pertama yang awak kenal pasti iaitu kenal pasti hubung kait antara fungsi, sistem ataupun produk dan juga objek. Okey, perkara yang kedua, awak akan kenal pasti, awak dapat kenal pasti bagaimana melukis sistem fungsi, dan perkara yang ketiga, anda semua akan kenal pasti garisan interaksi di dalam sistem fungsi. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi minggu hadapan untuk subtopik yang ketiga. Cikgu harap anak-anak murid semua untuk duduk di rumah, stay home, stay safe, stop COVID-19 dan jangan lupa isi kehadiran di link yang cikgu berikan sebelum jam 5. Dan tolong buat nota daripada slide yang cikgu share ini untuk anda semua lebih memahami apa yang cikgu dah terangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.